tak Kak Zurin dapat tahu juga daripada doktor. Ubat ni juga ada certain ubat dia menyebabkan kita punya darah kita menjadi pekat. Jadi kalau untuk orang yang macam migraine, Zurin pun ada migraine. Jadi dia akan menyebabkan kita ada clot yang darah tu akan block dekat kita punya brain. Dan itulah dia yang paling sad thing, dia akan menyebabkan brain death. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, mana yang baru kali pertama melihat kami di broadcast this, kita orang sebenarnya menetap di Kota Mekah. Betul. Yang selalu dengan Jemaah Umrah Malaysia, insya-Allah. Alhamdulillah Bang Cik tak bersorangan hari ini, bersama-sama dengan YouTubers wanita YouTubers wanita di Kota Mekah juga. Betul. Yang nama dia Zuriana Yan. Okey, kalau belum subscribe lagi, subscribe-lah kita dua orang supaya kita orang lebih bersemangat untuk terus membincangkan tentang Kota Mekah, insya-Allah. Biasanya kita orang buat vlog tentang kehidupan kita orang kat sini lah, selain daripada haji dan umrah. Cuma hari ni sebenarnya Bang Cik nak fokuskan sebab sekarang ni musim sejuk nak datang. Ya, betul. Okey, dan musim sejuk nak datang adalah musim yang apa ni, yang selalu kebanyakannya jemaah masuk hospital. Betul. Dan yang Bang Cik nak bincangkan hari ni bukannya jemaah yang berumur, tetapi jemaah yang muda-muda, kadang-kadang belum kahwin lagi. Ya. Yang belum kahwin, yang belum bersuami, yang masih gadis lah, umur 18, 19, 20. Yang sebab apa, bila ada je subscriber ataupun jemaah-jemaah umrah mengadu dekat Bang Cik, tapi bila perempuan, Bang Cik terpaksa pasing dekat akak. Kak Zurin lah, dekat Kak Zurin kita, sebab Bang Cik pun tak boleh nak pergi melawat, susah. Sebab hospital sini kalau perempuan, memang perempuan yang akan kena pergi lebih melawat, selesa lah untuk melawat apa semua, untuk pergi melihat. Kadang kita orang tak boleh bantu apa pun, cuma boleh menenangkan waris ataupun bolehlah kita tahu sebagai kadar medical. Sebab dekat sini medical kebanyakannya English ataupun Arabic. Yes. Kebanyakannya English. Jangan risau, benda ni sebenarnya bukan berlaku kat semua orang. Peratusan sebenarnya kecil. Tetapi boleh menjadi satu besar sebab ini kebanyakan gadis-gadis makan. Ya, betul. Dan Bang Cik sebagai suami jadi tak tahu sangat ubat ni. Ubat menahan period. Yes. Menahan period. Dan kita tahu sekarang ni dengan tempoh umrah yang pendek, dan ramai yang makan sebab takut miss nak buat umrah ataupun buat ibadah dekat sini. Jadi Bang Cik sebagai suami lah, sebagai suami, isteri Bang Cik pun tak pernah makan benda tu sebab kita orang duduk sini tak ada kepentingan nak makan. Tetapi untuk jemaah, tetapi Bang Cik nak bincangkan, mesti suami-suami di luar pun tak tahu. Ataupun bapak-bapak kat luar tak tahu. Betul. Apakah ubat tahan period ni? Boleh tak Kak Zurin explain sikit lah? Okey. Secara amnya, ubat untuk tahan haid ni adalah untuk kadang-kadang untuk delaykan proses untuk datang bulan tu. Contohnya bulan tu datang dalam 1 sampai 7 hari bulan. So kebetulan 1 dan 7 hari bulan tu, 1 hingga 7 hari bulan tu nak pergi umrah. Jadi nak ambil ubat untuk tahan supaya datang bulan tu atau haid tu datang selepas umrah. Maknanya kita delay kan. Datang selepas tu, maknanya 8 ataupun 10 hari bulan selepas itu. Jadi kebanyakannya orang akan ambil pil ni untuk bantulah supaya ketika menjalani umrah tak datang haid. Jadi dia sebenarnya tak berapa baguslah. Tapi Kak Zurin nak ambil macam ni lah. Haid tu dia satu anugerah. Dia satu anugerah. Jadi untuk kita yang normal ni, untuk perempuan yang normal, dia memang akan datang period ni tiap-tiap bulan. Jadi bila kita ambil ubat untuk tahan period ni, jadi kita dah ganggu dia punya orang kata apa, rutin dia lah. Rutin tiap-tiap bulan datang dengan tarikh-tarikh tertentu, tapi kita dah ganggu dia. Jadi kat sini Bang Cik, apakah orang kata macam perlu tak? Tapi boleh sebenarnya
boleh je nak makan kan. Betul, boleh je boleh, nak makan boleh. dengan kekangan travel sekarang pula dia ada limit time. Betul. Kita tak boleh nak ikut time period kita. Betul. Tapi satu, first kali sebelum makan ubat tu, apa kita kena buat? Okey. Nanti kita akan bincangkan lagi. Betul. Dia dah makin gelap ni. Jangan hujan sudahlah time-time podcast ni kan. Tapi tak apa. Kita akan bincangkan. Kita tadi tu explain ubat apa. Betul. Harga dia pun tak adalah murah sangat harga dia. Tak adalah murah. Kalau juga. dekat farmasi lah biasanya beli farmasi dekat Malaysia lah. Kalau kat sini biasanya lah kan sebab Zurin sendiri ada experience ambil ubat ni masa mak dengan ayah Zurin untuk datang umrah, kebetulan memang hari yang mereka sampai untuk mengerjakan umrah tu Zurin sepatutnya datang bulan lah. Zurin pun ada ambil. Kalau tu biasanya famous doktor suggest Primolut N. Primolut N. Okey. Dia tak mahal. Itu dekat sini lah. Dekat sini Primolut N. Jadi orang dah period pun boleh makan ke tak boleh? Masa tu Kak Zun belum lagi datang period. Tak, kalau orang dah period. Tiba-tiba kan alamak dia frust, dia baru nak beli benda tu, baru nak makan, boleh tak ubat ni boleh? Tak, Kak Zun suggest untuk jumpa doktor dulu. Untuk jumpa doktor lah, lebih bagus lah. Betul. Sebab ada jugalah kesnya dah period baru makan. Betul. Nak stop kan period tersebut. Itu sebab kita dah mengganggu dia punya, dia dah sepatutnya keluar dah. Dah keluar dah tapi kita stop dia. Dia itu kadang-kadang dia akan biasanya yang masuk Madinah dulu kita tengok. Okay. Biasa masuk Madinah, dia kena period kat Madinah, dia dah gelabah. Betul. Dia dah gelabah, dia akan ambil ubat tu lah. Tapi tak apa, bukan kita nak cakap cerita pasal keburukan ubat ni. Tidak. Tetapi ada certain case yang kita nak cerita dulu tak case ni ataupun kemudian akhir sekali. Rasanya akhir sekali kot. Akhir sekali lah. Okey, akhir sekali sebab ada 2-3 case yang kita entertain yang memang doktor beritahu yang memang sebab ubat ni. Yap. Betul. Memang tanya sendiri doktor explain sebab ubat ni. Sebab kita sebagai bila orang tanya mesti orang nak tahu sakit apa. Betul. Kenapa doktor ada cerita tak macam mana untuk kalau pakai ubat ni, apakah nasihat tips? Okey. Biasanya untuk ambil ubat ni first kali doktor akan tanya, dia akan check kita ada penyakit underlying cause. Sebab sometimes kita tak tahu. Macam Zurin sihat walafiat tapi Zurin tak tahu Zurin ada kerja mana, darah tinggi. Semua benda ni dia ada efek dia. Jadi doktor akan tanya dengan lebih detail keadaan kita ada penyakit lain ke atau tidak. Lepas tu dia akan tanya kita punya tekanan darah kita, everything lah, semua kita punya check up. Dan kalau dia nampak kita betul-betul fit, dia akan suggest kita, sebab dia ada beberapa jenis. Dia ada beberapa jenis, tak semestinya satu jenis ubat ni, tidak. Mungkin doktor akan suggest kita ambil injection yang boleh tahankan period untuk 3 bulan. Atau doktor akan suggest kita makan pil. Itu yang terbaik lah pada Zurin dengan nasihat doktor. Yang terbaiknya masih dekat Malaysia lagi. Ya. Kita dah jumpa doktor, bukan pandai-pandai ambil. Yep. Itu yang penting. Itu yang paling penting lah. Yep. Sebab dia body kita berlainan. Ya. Jadi ubat dia kesan dia berlainan. Okey, itu yang pertama lah. Yep. Sebab apa, memanglah orang cakap alah bancik benda ni pun nak bincang ke? Tak. Sebenarnya benda ni yang perlu dibincangkan sebab bila kita berada di luar negara, kadang-kadang kos perubatan tu dia sebenarnya kos tu tak ada masalah, kita boleh claim insurans. Tetapi efek kepada waris sendiri yang berada di Malaysia ataupun sebenarnya benda ni boleh cegah. Betul. Benda ni boleh cegah walaupun kita makan. Betul. Dan insya-Allah kita akan ceritakan jugalah biasanya musim apa yang berlaku kes-kes macam ni? Dia biasanya yang hari itulah, yang pengalaman yang lepas-lepas dia bila nak masuk winter ni. Satu, mungkin keadaan cuaca kita ni berbeza. Bila dah nak masuk musim sejuk ni, penyakit pun mudah nak datang. Jadi bila body kita try untuk adapt dengan cuaca sejuk apa semua, so kita macam mungkin kita low immunity. Ditambahkan pula kita memang menahan kita punya normal anatomy period kita, itu pun akan menyebabkan side effect. So dia akan berlaku lagi macam-macam lah. Okay. So, okay Kak, lepas tu ada tak doktor suggest kenapa jadi macam tu? Kenapa? Kenapa? Hydration ke? Yes. Sebabkan macam-macam tu lah. Kak Zin bertanya lah kan, kenapa jadi? Lepas tu doktor tu cakap satu, dia adalah penat. Jadi kita tak nafikan orang yang datang umrah ni, walaupun dia drop ke Madinah ataupun ke Mekah, dua-dua penat. Contohnya daripada kita terus ke Madinah, kita dah naik flight 8 jam and then kita akan spend masa dekat Madinah dan kita pergi buat umrah.
Itu pun dah penat. Yang second thing, kalau kita daripada Malaysia terus ke Mekah buat umrah, itu pun penat. Jadi kebanyakannya doktor bagi tahu Zurin yang hari tu mungkin pesakit ni dia terlalu penat dan kurang minum air. Tu yang paling kita nak fokuskan sebenarnya. Yes. Bukan kita nak fokuskan orang masuk hospital, tidak. Tidak. Tetapi kita nak fokuskan yang kebanyakannya wanita ataupun gadis-gadis yang datang Masjidil Haram, dia kurang betul minum air. Ya, Disebabkan apa tu sebenarnya? Kenapa kita kurang minum air? Satu sebenarnya bukan nak cakap, ada setengah-setengah wanita yang bila dia nak datang bulan, dia ada selera makan melampau, ada yang tak ada selera makan. Macam Zurin, honestly kalau kata time datang bulan 2 hari Zurin tak makan. Memang tak ada appetite, tak ada nak minum air, tak ada apa. So this is the effect. Dan bila kita kurang minum air, dan ada je lah yang penyakit yang akan dapat kita sebab badan kita, body kita letih kan. Dan tambah lagi kita push diri kita untuk buat umrah, itu pun sudah memenatkan. Dan ada satu lagi sebenarnya Kak Zurin, orang kurang minum air sebab susah cek toilet. Sebab dekat Masjidil Haram nak duduk daripada asar sampai ke Isyak. Nak iktikaf kan. Tapi bila kita dah makan ubat ni, jadi sebenarnya kena balance lah. Kena balance. Sebab kalau tak balance, kita takut. Bukan kita sebenarnya bukan semua orang terjadi. Tak. Tetapi bila terjadi, dia terus hardcore. Yep. Sebab kita ni kita dah bincangkan tips antara tips yang tu kita kena lawan lah sifat kita. Betul. Kita kena lawan sifat kita yang Bancik boleh adapt tadilah. Kalau tak boleh makan, kena makan. Betul. Kalau tak boleh minum air, kena minum air. Minum air banyak sebab satu, musim sejuk memang orang takkan rasa panas. Betul. Yes. Orang tak rasa panas. Kita tak sedar pun kita air dalam body kita ni dah keluar pun kita tak rasa haus. Betul. Yang Bancik faham apa yang doktor beritahu, yang apa beritahu sebab kita melawan kita punya fitrah Betul. Sebab kita dah larikan dia punya fitrah body kita. Betul. Patutnya kita servis, tiba-tiba tak servis. Macam tu lah kan. Lebih Ibarat kurang lah kalau lebih kurang bahasa senang. Okey. Apa efek yang kita tengok 2-3 kes yang kita tak ambil lah banyak kes lah, kita sebenarnya memang banyak lah. Okey, tapi sebab yelah, kita pun kadang-kadang Bancik pun pelik. Kenapa umur baru 19 tahun? Kenapa umur 20 tahun? Betul. Yang paling berumur pun sebab kes macam ni pun umur 25 tahun. Semua yang tak kahwin lagi. Betul. Kalau yang dah kahwin tu mungkin dia boleh stablekan sendiri kot. Betul. Tapi kalau yang belum kahwin ni. Satu tu yang masa yang tu Kak Zin tanya sendiri, dia dehydration dan dia ada history of migraine. Dan dia menyebabkan dia jatuh. Bila dia terjatuh, dia bila dia bangun tu dia rasa macam body dia sangat letih dan dia jatuh dan menyebabkan embolism dekat kepala yang menyebabkan brain death lah. Jadi kat sini yang apa yang Zurin juga Kak Zurin dapat tahu juga daripada doktor, ubat ni juga ada certain ubat dia menyebabkan kita punya darah kita menjadi pekat. Jadi kalau untuk orang yang macam migraine, Zurin pun ada migraine. Jadi dia akan menyebabkan kita ada clot yang darah tu akan block dekat kita punya brain. Dan itulah dia yang paling sad thing, dia akan menyebabkan brain death. Okey. Yang ni sebenarnya kita dah tak tahu dah nak topik ni kita nak bincang apa sebab betul. Ni sebab sebenarnya topik ni pun sebenarnya sepatutnya doktor lebih arif. Doktor lebih arif, tetapi kita bercerita pasal pengalaman. Sebab kita nak sebut pasal ubat apa semua itu orang ahli farmasi. Betul. InsyaAllah satu hari nanti mana tahu ada ahli farmasi yang datang umrah kan. Betul, mana tahu boleh jemput explain pasal ubat tu. Dan juga doktor dia lain. Nurse pandangan berbeza. Doktor pandang berbeza, ahli farmasi. Sebab kita takut nanti kita sebut pasal ubat lebih mendalam, ahli farmasi cakap benda lain. Betul. Nanti kalau macam Kak Zurin pula, nanti orang cakap Zurin nurse tapi takkan Zurin tak tahu. Tak, bukan dia sebenarnya benda ni terlalu wide. Sebab itulah benda paling pertama sekali kalau kita nak datang umrah, satulah Zurin suggest. Kita dah tahu 3 bulan lagi kita nak pergi umrah. Kita boleh monitor kita punya height tu daripada bulan, contohnya bulan 1, bulan 2, bulan 3 nak pergi umrah. Monitor bulan 1, ambil date berapa hari bulan kita datang. Bulan 2 datang. Berapa hari bulan, pergi jumpa doktor. Doktor sekian-sekian hari bulan, ni period saya 2 bulan ni, when saya punya next period. Okey, saya nak pergi umrah sekian-sekian date. Doktor akan bagi yang terbaik. Dan yang penting sekali, body check up. Sebelum makan apa-apa ubat, make sure kita tak ada apa-apa penyakit.
Itu yang penting. Sebab macam kita macam ni. Kita sihat kan? Betul. Macam bancik pun sihat. Sebab tu benda ni berlaku pada orang yang umur yang rendah. Muda. Dia tahu dia kalau sihat. Umur 30 dah start medical check up pun. Betul. Bukan tak ada kes 30 tak. Tapi umur 30 biasanya dah kahwin apa semua. Dah ada suami, kita tak ada lah mencampur sangat. Tapi bila orang tua anak dara nak datang biasanya yang tak ada mak yang tak ada mak, yang mak dah meninggal ke mak ditinggalkan di Malaysia, datang dengan ayah. Bila ayah ni bela lah. Betul. Bila ayah bela, dia pun tak tahu anak dia makan ubat apa. Betul. Jadi suggestion kita sebagai orang yang berpengalaman selama 2-3 tahun ataupun rasanya Kak Zura dah 10 tahun kot. Allah. Kan, tapi yalah bila kita dah start ramai orang call untuk minta tolong apa semua, 2-3 tahun ni lah. Okay, 2-3 tahun ni suggestion dia kalau apa ubat kita makan pun kena beritahu waris kita. Betul, satu waris, yes. Dengan siapa kita datang, kita kena bagi tahu, awak ada makan ubat ni, bagi tahu je. Kalau boleh provide sampel. Tak, provide sampel satu. Lepas tu provide kertas. Dia punya kalau kertas. Kita masuk hospital boleh tunjuk terus. Betul. Ni ubat ni, saya makan ubat ni. Walaupun tak ada penyakit. Betul. Walaupun makan Panadol sebenarnya ada efek kalau dah start masuk hospital. Betul. Sebab kita tak tahu Panadol tu pun dekat sini Panadol dia kurang dia punya dia punya dos dia. Dekat Malaysia dos dia tinggi. Jadi bila kita masuk hospital, dia sebenarnya hospital mana-mana pun, hospital kat Malaysia pun dia akan tanya ubat apa kau makan kan. Betul. Itu yang dia paling akan tanya, utama. yang betul. Dia tanya, did she eat any medication? Saya cakap, yes. Memang ada ambil medication. Sebab tu yang pertama macam Banci cakap tadi lah. Yang pertama sekali tu, contohnya kita pergi dengan siapa, bagi tahu waris kita on this medication. Bagi tahu je kita on this medication, sebab benda ni boleh berlaku bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Jadi bagi tahu dengan siapa yang waris kita, ubat apa yang kita makan. Dan lagi satu, minum air. Minum air paling penting. Jaga makan. Yelah, musim sejuk ni kebanyakannya memang rekod tertinggi lah. Betul. Rekod tertinggi jemaah umrah masuk hospital sebenarnya. Betul. Kebanyakannya memang seronok buat musim sejuk. Betul. Tetapi musim sejuk kita tak rasa diri kita mampu. Kita rasa diri kita mampu untuk buat. Kalau musim panas kebanyakannya jemaah Zohor dia dah skip. Dia dah tidur sampai asar. Lepas tu asar baru nak dekat asar baru pergi. Lagi satu, bila kita buat umrah musim panas ni, body kita dah alam kita tau. Aku haus lah. Aku tak suka air ni, kita haus. Tapi bila kita umrah musim sejuk ni, tak ada sejuk ni, kita tak nak minum air. Betul. Macam kita sekarang lah. Betul, macam kita sekarang tak ada toilet, tak ada apa. Jadi nak minum air, berbotol-botol bawa. Tapi nak minum air tu agak kurang lah. Tak ada rasa nak minum. That is another point lah. Another point. Okay. Rasanya kalau kita nak cerita pasal ubat pun, Kak Zurin bukan ahli farmasis. Betul. Sebab ubat tahan period ni pun rasa bermacam-macam jenis di pasaran. Ya. Dan itulah masalah kita takut jumpa doktor. Betul. Sebab kita boleh terus pergi jumpa ahli farmasis, minta suggestion dia. Sebab farmasis dekat Malaysia pun still ada farmasis. Tapi jangan tapi dia punya kiraan tu agak berbeza lah kot dengan doktor kot. Dan lagi satu Kak Zuri nak tambah, mungkinlah juga yang pesakit yang pengalaman Zuri ni, mungkin dia dah minta nasihat doktor. Tapi satu je yang nampak dekat sini adalah dia kurang minum air dan dia sangat penat. Dia push diri dia. Samalah, so Kak Zuri minta kalau macam yang jemaah-jemaah kan, give time your body untuk rest. Tak kira lah muda ataupun tua. Betul. Tak kira muda ataupun tua. Tak kira muda ataupun tua. Betul. Okey, nak sekarang pula kena tawar besar. Betul. By the way, pagi tadi Jumaat, diorang tempat yang biasa kita duduk depan Kaabah tu, diorang suruh orang pergi keluar. Sebab diorang extend lagi tawaf tu bagi besar. Jadi lagi jauh lah. Lagi penat lah. Sekarang ni pun kita rasa bulan 10 ni pun dah penuh. Betul. Bulan 10 dah penuh, kita tak tahulah nanti musim sejuk. Macam mana Sebab kalau ikutkan memang lepas Covid ataupun lepas Corona ni, Kota Mekah tak ada rehat. Betul. Tak ada rehat untuk Kota Mekah sebab tu harga hotel tak turun-turun. Kita orang nak duduk hotel nak pergi Madinah pun berkira jugalah sekarang. Okey, tak apa. Rasanya setakat ini sajalah kita punya vlog. Semoga bermanfaat. Okey, sebab apa? Sebab Banci sebenarnya dah lama nak buat benda ni. Cuma tak jumpa orang yang sesuai untuk dia bincangkan. Kalau kita pun cerita pasal pengalaman. Betul. Kita memang totally ni melalui pengalaman. Bukan kata pandai-pandai ke tidak. Ini melalui pengalaman. Kalau ada salah silap, tolong betulkan di ruang komen. Tolong betulkan. Okey, tolong betulkan di ruang komen.
Bukan kita tidak menggalakkan orang makan ubat ni. Betul. Sebab yelah kita tahu travel time berbeza. Sebab sekarang pula yelah kalau kita nak ikut DIY tak apalah, kita boleh kontrol kita punya period. Tapi sebabkan nak dapatkan slot dengan slot nak dalam satu keluarga dan nak pula 5 keluarga, takkan nak 5-5, dia tak serentak mana ni. Kan. Betul. Jadi nasihat kita supaya satu minum air. Minum air. Yang kedua, jumpa doktor. Jumpa doktor, minta pendapat, minta bagi tahu everything. Jangan ada hiding kan. Bagi tahu, saya ada migraine, saya ada kencing manis, saya ada darah tinggi, saya selalu stres. Rule out everything. Let doctor check, examine your body, everything. Dan let doctor decide which one is the best for you. Itu yang paling penting. Betul. Jumpa doktor sebelum makan ubat apa-apa. Yep. Okey. Semoga bermanfaat. Kita pun tak nak panjang-panjangkan video ni. InsyaAllah adalah sedikit maklumat tentang ubat period ni. Jadi kebacik bagi kaum lelaki dapatlah tahu juga apa benda ubat period ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas.